Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballighur risalah wa addal amanah wa nashhal ummah وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amin rabbil alamin. Yang terhormat dikasihi Al-Fadhil Ustaz Bukhari selaku imam subuh yang bertugas pada pagi ini. Jangan lupa kepada seluruh ahli tatan kuasa surau yang dapat hadir dan kepada para alim ulama, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan, dapat bersua muka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama kita solat fardu berjemaah, solat subuh berjemaah, dan seterusnya kita dapat berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Dan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan bumi ini dengan musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala? Kerana disebutkan para alim ulama bahawa sesungguhnya tidak turun musibah itu di dalam dunia, di atas dunia ini disebabkan manusia melakukan maksiat dan kerosakan atas muka bumi Allah. Dan tidak terangkatnya musibah itu dengan disebabkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan baca Allah Subhanahu wa taala, kita adalah sebahagian manusia yang asbabnya menyelamatkan dunia dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan, yang kita usahakan dengan doanya, dengan zikrullahnya, dengan bacaan Al-Qurannya, mengimarah rumah Allah Subhanahu wa ta'alanya, bermunajatnya, solat hajatnya, dan bermacam-macam lagi. Mudah-mudahan kita dapat terus istiqamah menjadi asbab kepada menyelamatkan manusia atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas arahan kita dapat menambah jumlah jemaah sebanyak 350 orang untuk solat berjemaah dan dibuka untuk sama-sama kita solat fardu. Jemaah yang ditambah
Tapi yang amat menyedihkan kita sebenarnya apa dia? Apabila kita melihat peluang-peluang ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia tetap tidak bertambah. Manusia tidak bertambah. Yang peliknya, apabila sektor pelancongan dibuka, kita boleh lihat bagaimana manusia berpusu-pusu memenuhi sektor-sektor pelancongan tadi penuh. Pelancongan-pelancongan yang dibuka tadi, sehinggakan tempat-tempat pelancongan ini tak cukup parking kereta. Tiket habis. Bersesak-sesak manusia. Kalau Sabtu dan Ahad jangan keluar-keluarlah. Tak berani orang nak keluar, sebab apa? Jalan raya jam. Sebab semua nak menuju ke tempat yang dikatakan untuk memberi ketenangan dan kebahagiaan selepas lama duduk di rumah. Itu yang menyedihkan kita dan menduka citakan kita. Kerana apa dia? Semata-mata untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan. Kita faham kita selaku manusia, dan kita perlukan kepada ruang yang boleh memberikan kepada kita ketenangan. Kita boleh pergi ke laut, boleh pergi sungai, boleh pergi tempat-tempat cantik untuk menenangkan hati kita. Tidak ada masalah, dan perkara itu tidak diharamkan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, tempat untuk memberi ketenangan kepada hati kita, untuk memberi ketenangan kepada jiwa kita, kebahagiaan sebenarnya hakikatnya berada di dalam rumah Allah SWT, yang jaraknya mungkin 100 meter, 200 meter, 300 meter, ataupun lebih 500 meter. Tetapi manusia tidak bersungguh-sungguh untuk hadir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji hamba-hambanya. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala akan uji hamba-hambanya. Tetapi apabila kita melihat ujian yang begitu besar dan berat, COVID-19, dengan berlakunya kematian ekonominya, ada orang daripada kaya jadi fakir miskin pun ada. Ada orang hilang pekerjaan, ada orang berlaku kematian di kalangan ahli keluarganya, abang, adik, kakak, suami, isteri, atuk, nenek, jiran, tetangga, teman sejawat, dan berbagai-bagai lagi ujian yang ditempakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka manusia tidak mengendahkan dan tidak menyebabkan manusia itu tersedar daripada kesilapan mereka dan juga maksiat yang mereka lakukan ini. Mereka berterusan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sifat kesyukuran yang mesti ditunjukkan oleh manusia selepas diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka boleh mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu menjadi orang yang bersyukur, aku akan tambah nikmat rezeki itu. Dan jika mereka mengkufur, maka sesungguhnya azab api neraka itu sangatlah pedih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat yang kita takut lagi apa dia? Apakah perkara ataupun musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan untuk menyedarkan umat manusia, dan yang menggerunkan kita, sekira mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wabak ataupun musibah yang lebih berat daripada COVID-19,
Itu menggerunkan kita. Kita takut. Apakah yang boleh menyedarkan hati-hati manusia? Itu dia persoalan dia. Tuan-tuan baca Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di dalam zaman fitnah yang begitu mencabar. Fitnah bukan bermaksud orang ni tuduh sana, orang ni tuduh sini, bukan. Tetapi kucar kacir, huru-hara yang berlaku atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan-tangan manusia, melakukan kerosakan-kerosakan, maksiat-maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia huru-hara yang berlaku pada hari ini. Maka tempat untuk menyelamatkan benteng terakhir bagi umat manusia, umat Islam, ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalamnya ada manusia yang dapat menasihati kita, para alim ulama, para asatizah, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang beramal soleh dan sebagainya. Di sana ada zikrullah, di sana ada kitab-kitab, ada pengajian Al-Quran, tafsir dan sebagainya yang mengingatkan kita, yang menyelamatkan kita daripada tipu daya manusia di luar sana. Inilah rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ketenangan dalam keadaan kita berada dalam hati dan jiwa kita yang memberontak, yang takut, yang gelisah, yang penuh dengan perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan seseorang menjadi gila. Bermacam-macam. Hari ini penyakit-penyakit mental banyak. Ya, penyakit-penyakit mental banyak. Walaupun tak nampak gila, tetapi sebenarnya sakit mental. Kita faham kalau gila tu duduk cakap sorang-sorang, jalan tak pakai baju tu, tidak. Tetapi sebenarnya sakit mental datang daripada anxiety disorder, depression, macam-macam lagi lah istilah-istilah penyakit-penyakit dia. Yang sepatutnya kita hari ini kita kena muhasabah diri. Apakah ubatnya? Apakah ubat yang boleh menyelamatkan kita sebenarnya dalam keadaan huru-hara manusia pada hari ini? Ya tuan-tuan yang baca Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam kitab kita insya-Allah, perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah dalam hadis yang ke-10 dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu fa in yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak ia terima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebut dalam hadis yang artinya wahai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman wahai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit berdoa, wahai Tuhanku, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah. Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya, diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan baca Allah Subhanahu Wa Taala, ini soal berkaitan dengan sumber pendapatan, makan minum kita dan sebagainya. Nampak macam remeh temeh,
Nampak macam soal yang senang untuk difikirkan, tetapi sebenarnya dia memberikan kesan dalam kehidupan kita. Di lain hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, di antara nilai hukum yang diisyaratkan ialah mustahaknya makanan yang halal bagi orang yang beriman dalam hubungannya dengan ibadah dan doanya. Maknanya sembahyang kita, solat kita, ibadah kita, dia ada hubung kait dengan makan minum sebenarnya. Ada manusia dia tak heran benda ni. Ada manusia dia kira, aku dah sembahyang, aku dah pergi haji, aku puasa, kau tak payah nak tegur-tegur aku, sebab aku buat benda ni. Ya. Tetapi tuan-tuan berkata Allah SWT berbalik daripada sumber makanannya, sumber pencariannya, sumber pendapatannya, maka ada hubung kait dengan soal ibadah kita kepada Allah SWT. Soal Allah Ta'ala nak menerima ibadah kita ada hubung kait dengan keimanan, dengan makanan kita. Kalau makan minum kita tidak terjaga, datang daripada sumber yang diharamkan, datang daripada sumber syubhah, rasuah dan sebagainya, maka bagaimana Allah SWT nak menerima akan amal ibadah kita kepada Allah SWT, walaupun banyaknya amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita pergi haji, walaupun kita pergi umrah setiap tahun, ni dah buka dah, boleh pergi dah. Walaupun kita rajin bersedekah, walaupun apa saja kebaikan yang baik di pandangan manusia, tetapi sumber daripada pendapatan yang haram, maka tidak memberi apa-apa faedah dan juga pahala kepada orang yang melakukannya. Perkara makan yang baik dan doa Allah itu baik tidak diterima melainkan yang baik. Pada hadis tersebut Rasulullah ada menerangkan bahawa Allah itu baik, ia tidak terima melainkan yang baik. Erti baik yakni tayyibun, yang dimaksudkan di sini ialah suci dan bersih dari segala keburukan pada amal dan harta benda. Dan ini berarti bahawa Allah yang baik itu tidak menerima daripada seorang amalnya yang dicampuri riak dan bangga, juga sedekahnya daripada hartanya yang haram. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak setiap manusia itu membersihkan sudut amalannya yang zahirnya dan batinnya. Zahirnya daripada sumber makan minumnya kena bersih, dan batinnya mestilah jauh daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji seperti disebutkan riak, ujub, takabur dan sebagainya, maka kita kena jauhkan supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sedekah yang datang dari harta yang haram, kerana sifat yang mengotorkan amal dan sedekah bukanlah dari sesuatu yang baik. Maknanya sedekah yang datang daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita boleh bersedekah dengan harta yang banyak, walaupun kita sedekah pada tempat-tempat yang memberi yang nampak di sudut kebajikannya, masya-Allah tabarakallah, pergi ke rumah anak yatim, rumah orang tua, ya, bahkan buat surau, buat masjid sekalipun, maka perbuatan itu adalah yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab ada manusia yang sedemikian rupa, apabila mereka dapat daripada sumber yang haram, maka mereka merasakan kalau nak membersihkan harta ini, maka kita buat kebaikan. Saya sendiri pernah berjumpa dengan seseorang, bila dia cakap dia terpaksa berrasuah, dia terpaksa rasuah. Bila dia kata saya terpaksa rasuah ustaz, jadi saya kata boleh ke makan minum dari harta yang rasuah ini? Dia kata boleh, dia kata, dengan cara kita membersihkan duit tadi. Macam mana cara membersihkannya? Kita bagilah kepada anak yatim, kepada masjid, surau dan sebagainya. Ini kefahaman-kefahaman seseorang yang salah, kefahaman yang salah, kefahaman yang salah. Kalaulah kefahaman ini dilaksanakan oleh manusia segenapnya, seluruhnya, semua manusia akan mencari harta-harta yang haram. Semua manusia akan ambil jalan-jalan yang haram. Usahalah buat macam mana sekalipun, yang halal haram dan sebagainya, bercampur dan sebagainya, maka mereka tak mengendahkan soal halal haram tadi, maka mereka boleh membersihkan harta duit tadi dengan cara membuat kebaikan. Silat-silat Tok Imam pun cara cari duit haram kalau dibenarkan, sebab benda haram boleh dibersihkan, gitu tidak.
Tetapi apa yang disebutkan bahawa sesungguhnya kalau kita mendermakan, kalau kita memberikan duit daripada sumber yang haram, walaupun nampak baik pergi masjid, surau dan sebagainya, kita bagi untuk pembangunan surau, pembangunan masjid, tetapi daripada sumber yang haram, maka perbuatan itu haram dan berdosa bagi orang yang mendermakan harta tadi. Itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah dijelaskan kepada kita. Tuan-tuan baca Allah Subhanahu Wa Taala, amal seorang yang beriman mempunyai hubungan yang rapat sekali dengan makanan dan minumannya, iaitu makanannya dan minumannya hendaklah daripada yang halal menurut pandangan syarak adalah baik walaupun tidak lazat rasanya. Inilah yang tunjukkan Rasulullah pada hadis tersebut dengan sabda yang menyatakan bahawa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana ia akan memerintahkan kepada sekalian Rasul dalam perkara memakan yang halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian Rasul, makanlah daripada apa yang baik dan beramallah akan apa yang baik. Tuan-tuan baca Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini makan yang baik tu banyak. Hari ini manusia makan tu banyaklah. Makan. Kadang-kadang benda yang baik berlebihan pun tak boleh juga. Makan yang baik tetapi yang sekadarnya. Kan, kalau kita makan berlebihan, maka dia akan menjadi penyakit dan sebagainya. Tapi kita kembali balik, maknanya manusia hari ini tidak mengendahkan sumber pendapatannya. Hari ini kita tengok tuan-tuan mata Allah SWT yang isu yang baru disebutkan. Seorang ustaz selebriti menegur seorang ahli perniagaan. Carilah marketing yang baik contohnya. Buatlah marketing yang baik dengan datangnya sumber pendapatan yang baik kerana tak berkat buat begini. Kenapa dia kata cara marketing tu salah? Nak tarik pelanggan tu cara yang salah. Dengan apa dia buat? Ya faham lah. Dengan seksinya, dengan selak sana selak sini, menarinya, berjogetnya, anak beranaknya, sekali maknya sekali adik-beradiknya sekali. Habis ditunjuknya. Tuan-tuan macam Allah SWT, maka datang seorang ustaz ni tegur, nasihat. Dia balas balik, dia tak terima. Apa perkataan dia keluar? Kau tak payah tegur aku. Aku pun sembahyang, aku pun pergi haji, aku pun berpuasa. Oh, sombong dia. Dia tak heran, dia tak takut. Jangan cuba-cuba nak ubah aku lah, nak suruh aku berubah. Sorry lah, dia kata, sorry lah. Oh, Masya Allah tuan-tuan, takut kita tengok ya, perkataan-perkataan sedemikian. Perkataan-perkataan sombong. Yang ini sombong, tidak mahu menerima kebenaran. Nasihat-nasihat daripada orang itu sombong. Maknanya apa dia? Bagi dia tak ada masalah untuk nak cari rezeki tu. Buatlah apa saja, yang pentingnya harta tu boleh datang. Rezeki tu boleh datang dengan apa cara sekalipun. Buatlah apa-apa pun. Janji marketing dia berjaya, menarik pelanggan. Ni dia. Ni zaman sekarang tuan-tuan baca Allah SWT. Dia pula ajar pula kepada orang lain. Korang kalau nak berjaya, korang kena jadi gila, dia kata. Kalau tak jadi gila, korang akan duduk level yang lama macam tu saja. Korang tak akan naik punya. Mesti berani. Oh, berani je buat gila. Maksudnya buat gila-gila lah, apalah nak buat gila. Nak selak ke, nak apa ke, kan nak buat benda-benda pelik ke. Itu adalah salah satu marketing cara orang-orang barat, orang-orang kafir. Buat benda-benda yang menarik perhatian manusia dengan cara yang gila tadi yang disebutkan. Bayangkan tuan-tuan baca Allah SWT, sudahlah kita melakukan dosa maksiat, kita mempamerkan, kita mengiklankan, dan kita mengajarkan kepada manusia yang lain. Tak takutkah kita mendengar akan hadis Nabi SAW, barang siapa menunjukkan suatu perbuatan yang salah, benda yang buruk, dia ajar kepada orang lain, maka apabila kita mati meninggal dunia sekalipun,
maka saham itu akan berterusan bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ajar tadi. Tu kalau seorang, kalau dia ajar kepada orang lain seperti tadi, dia ajar ramai-ramai, anak buah, kawan dan sebagainya, mereka beramal, maka apa berlaku? Saham itu akan berterusan sampailah hari kiamat. Nahas kita di alam barzakh, nahas kita di yaumul qiyamah nanti. Berat siksaannya. Allahu Rabbi. Inilah bentuk-bentuk maknanya hari ini manusia dah tak terheran. Macam mana nak cari duit, nak cari harta, nak cari makan, maka buatlah apa-apa saja cara. Yang penting duitnya masuk, rezekinya bertambah. Ya. Ini yang berlaku di kalangan manusia hari masyarakat kita pada hari ini. Dan itu bukanlah nikmat. Itu bukanlah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu adalah istidraj daripada Allah. Itu adalah musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk musibah? Apa maksud istidraj? Perkara yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang menyebabkan manusia itu jauh daripada Allah Taala. Semakin bertambah hartanya, semakin jauh dia daripada Allah Taala. Semakin lama semakin berani dia melakukan maksiat, dan semakin bangga dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bentuk-bentuk istidraj. Boleh nampak dengan pandangan zahir mata kita. Bila seseorang itu sebelumnya dia okey je, baik akhlaknya, bagus, tapi Allah uji dia dengan harta. Dia cari harta yang haram, kemudian dia buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berterusan lagi, bangga lagi, ajar lagi kepada orang, iklan lagi benda-benda maksiat dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazu billahi min zalik. Kalau kita nak sebutkan istidraj ni banyak. Yang terdahulu Allah Taala merakamkan dalam Al-Quran. Fir'aunnya, Qarunnya, Raja Namrudnya, raja-raja yang terdahulu, banyak yang berlaku kepada mereka istidraj itu sendiri. Fir'aun, nak cakap nak apa? Semua ada. Kekayaan, gundik, harta benda, kekuasaan, sampai dapat membina 7 perkara benda yang ajaib dalam dunia, iaitu piramid yang begitu besar. Dia kerahkan manusia, berapa ratus ribu orang, berapa beribu-ribu manusia mati, mengerahkan untuk membina piramid yang begitu dahsyat, sehingga dia lupa diri dan dia mengaku dia sebagai Tuhan. Itu bentuk-bentuk istidraj. Semakin manusia itu lupa kepada Allah SWT, semakin lama semakin lupa, bahkan sampai mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang takut. Ini yang dikatakan asal punca makan dan minum sebenarnya. Tetapi manusia tak heran benda ni. Manusia memandang enteng soal ini. Asal punca makan minum daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai begitu sekali mereka boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati sudah menjadi keras, tidak mahu menerima nasihat teguran yang baik. Kebaikan itu tidak masuk ke dalam hati mereka, seperti mana daun keladi. Maknanya tuang air tak lekat dia, tak heran dia, bahkan dia balas balik dengan ugutan, cercaan, hinaan dan sebagainya. Ini yang menakutkan kita, tuan-tuan. Bagaimana keadaan kita atas muka bumi Allah SWT ini sekira mana amal ibadah kita tak diterima oleh Allah SWT? Bagaimana keadaan kita? Bayangkan, penat kita beribadah, kita rasa dah banyak pahala, tetapi Allah SWT tak terima ibadah kita, disebabkan makan minum kita yang tidak dibersihkan dan tidak bertaubat kepada Allah SWT daripada mencari daripada sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, wahai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Allah perintahkan kepada kita untuk mencari makanan yang baik-baik.
Dua ayat ini menjelaskan bahawa sekalian Rasul dan umat mereka disuruh makan akan makanan yang baik-baik, iaitu yang halal direzekikan kepada mereka kerana makanan yang halal menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima. Kesucian amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena muhasabahlah banyak hari ini. Maknanya ada unsur-unsur syubhat, ada unsur-unsur riba, ada unsur-unsur penipuan, muamalat yang ada gharar di dalamnya, muamalat-muamalat, perniagaan-perniagaan yang bercampur dengan benda-benda syubhat, gharar dan sebagainya. Orang tak kira dah syubhat tak syubhat, dia ambil je harta tu semua, dia gunakan je, dia pakaikan je. Dia tak melabur, tak kisah dah melabur ke, dia tak tengok dah bagaimana pelaburan itu diproses, dia tak tengok dah. Janji dapat pulangan yang lumayan. Ini tuan-tuan berkata Allah SWT, semua berkait dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman dikehendaki supaya amalnya bersih, dan dikehendaki juga supaya jiwanya atau hatinya digerakkan oleh kekuatan darah yang bersih dari makanan yang haram, serta dihiasi badannya oleh pakaian yang bersih dari milik yang haram. Tu dia. Maknanya bila makan kita bersih, jiwa kita bersih, pengaliran darah itu bersih daripada sumber yang bersih, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima akan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya sumber datang dari sumber yang bersih. Ni sebut pasal darah ni saya teringat. Ya, ni supaya ni perkongsian namanya. Kita pada musim PKP ni banyak kita mengaji menggunakan online. Tetapi tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita mencari guru-guru yang diiktiraf, yang bertauliah. Sebab kadang-kadang manusia ni dia nak ambil jalan singkat. Dia orang awam, dia baru nak belajar, dia bersemangat nak belajar, tetapi dia suka cari guru-guru yang sesuai dengan kehendak jiwanya. Yang terbaru ada yang diadukan kepada saya, dia kata, "Ustaz, suami saya dah kurus kering," dia kata. "Kenapa kurus kering? Kencing manis ke?" "Dok," dia kata, "dia tak makan daging, Ustaz." "Dah kenapa? Darah tinggi ke?" "Tidak, Ustaz. Tok Syekh dia cakap tak boleh makan daging. Makanan yang berdarah tak boleh dimakan," dia kata. "Sebab itu najis." Allahu Rabbi. Ni daripada badannya sadu, kurus kering, ikut dengar cakap Tok Syekh tak boleh makan daging, sampai kurus kering, tuan-tuan, tak makan daging. Jadi vegetarian dia. Ni Tok Syekh dia cakap. Ni ada dalam YouTube ni. Mengaji dalam YouTube ada. Kemudian dia kata, suami dia kata, bila kita semayang tidak khusyuk ni, sebenarnya kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Oh, hebat dia nak khusyuk. Nak khusyuk ni, siapa yang boleh khusyuk daripada angkat takbiratul ihram sampai bagi salam? Siapa yang hebat begitu? Dia kata kalau semayang ni, kalau tak khusyuk, mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi nak buat apa, macam mana? Dia kata kalau macam tu, baik daya semayang, Ustaz. Sebab kita buat benda dosa, syirik kepada Allah. Senang. Ini ceritanya, berhati-hati tuan-tuan macam Allah Subhanahu Taala. Ajaran-ajaran sesat yang ada di sekeliling kita. Sebab tu kita kata, apa dia tadi? Huru-hara yang berlaku di zaman fitnah ini, mana tempat untuk menyelamatkan ialah rumah Allah Subhanahu Taala, di dalam rumah Allah Taala. Tapi kalau kita cari kat luar-luar tu, tanpa kita mempunyai asas-asas ilmu, asas-asas agama yang mantap, maka kita akan tergelincir menjadi manusia yang disesatkan dan juga menjadi manusia yang sesat. Ini bahaya, ini peringatan kepada kita.
Jadi bila mana dah disebut, bila dah mana dah sebati, dah taksub kepada seorang guru tadi, dah sukar untuk nak dirawati. Saya kata, puan perlu nasihat. Sebab dia seorang suami, dia mendidik puan, mendidik anak-anak dengan cara yang salah. Bagaimana akidah ahli keluarga puan? Dia kata, adik-beradik dia semua dah nasihat, dah tegur dia salah. Tapi apa jawapan dia? Korang dengan cara korang, aku dengan cara aku. Tu dia. Korang beramal dengan cara korang, aku beramal dengan cara aku. Allahu Rabbi. Nanti mati Allah SWT sedih tengok kan. Macam-macam hari ni kan. Bentuk fitnah yang berlaku di akhir zaman. Bermacam-macam. Ya. Nanti mati Allah Subhanahu Wa Taala sikit lagi insya-Allah. Menurut riwayat yang dikeluarkan At-Tabarani daripada Ibnu Abbas katanya, pernah aku membaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu, ya ayuhan nasu kulu ma fil ardi halalan thayyiba, wahai sekalian manusia, makanlah barang yang halal yang baik dari apa yang ada di bumi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bangun seraya berkata, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah supaya dijadikan aku orang yang diperkenankan doanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'ad, atib ma'aka takun mustajabad da'aw, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innal abda la yakziful luqmah al-harama fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman wa ayyuma abdun nabatal lahmuhu min suhtin fannaru awla bih. Yang bermaksud, wahai Sa'ad, baguskanlah makanan engkau, nescaya engkau adalah orang yang diperkenankan permintaannya. Ini Nabi perintahkan, baguskan makanan engkau, nescaya akan diperkenankan doa engkau. Sebab Sa'ad kata dia nak diperkenankan doa. Macam mana nak diperkenankan doa? Dan demi diri Muhammad di tangannya, sesungguhnya seseorang hamba yang menyuapkan sesuatu makanan yang haram ke perutnya, tiada diterima Allah daripadanya amal 40 hari. 40 hari tuan-tuan. Ya, bila makan minum tu daripada sumber yang haram, ambil daripada jalan yang haram, 40 hari tak diterima akan amalnya. Dan mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka api neraka lebih layak dengan dia. Tumbuh daging itu maksudnya dengan dimakan minum tadi, berlaku proses dalam tubuh badan kita ini, maka menghasilkan darah yang mengalir atas dalam badan kita, maka itu selayaknya akan dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazu billahi min dzalik. Cuba bayangkan kalau sumber itu diberikan kepada anak dan isteri, habis keluarga. Ya, habis keluarga. Manusia yang zaman sekarang ni, manusia dia nampak benda yang haram ni apa dia? Dia nampak haram tu ialah khinzir semata-mata. Khinzir sahaja. Selain daripada khinzir, maka boleh tak haram menjadi halal. Seorang perasuah apabila dia nak makan, dia jamukan dia dengan daging khinzir. Dia panggil balik, ni daging apa? Daging khinzir. Ini haram ni, tak boleh makan, dia kata. Tu dia. Perasuah dia kata, tak boleh makan, ni haram, ni daging khinzir. Orang Islam tak boleh makan, dia kata. Tapi kalau diberikan duit rasuah, dia ambil tak? Dia ambil. Dia guna tak? Dia guna. Dia pakai tak? Dia pakai. Ini dia mentaliti, cara berfikir. Sebab tu kalau tengok yang disebutkan dalam video tadi, selebriti tadi kata, aku bukan jual khinzir, dia kata. Yang kata haram tu, aku bukan jual khinzir. Dia nampaknya haram tu khinzir saja, benda lain tak ada masalah, boleh. Ini kefahaman yang jauh daripada asas-asas agama. Dan terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, difahamkan daripada hadis ini bahawa doa yang diperkenankan adalah doa orang yang makan makanan yang halal. Demikian pula amal orang yang diperlukan juga kepada makanan yang seperti itu. Di antara amal yang tidak diterima ialah sedekah dengan harta yang haram, nampak tu.
Sedekah dengan harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Kena faham betul-betul. Tak ada unsur-unsur dapat membersihkan harta haram tadi. Kalaulah disebutkan oleh ulama, kalau sekiranya mana kita berkemungkinan kita berada dalam pelaburan yang bercampur dengan riba contohnya, syubhat dan sebagainya, maka disebut ulama apa dia? Kita kena asingkan harta tadi, asingkan harta yang syubhat tadi. Kalau ada 20%, ada 30%, asingkan, jangan diguna pakai. Sebab itu tak boleh diguna pakai, haram. Dan unsur syubhah tadi, apa yang perlu kita buat? Kita boleh maknanya membina benda-benda yang bersifat penggunaan orang-orang awam. Tandas awam, jambatan, jalan raya, apa lagi? Benda-benda yang orang awam pakai. Sampai macam tu, nak ceritanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, tak boleh kita guna pakai. Ini dia pakai. Maka kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Sekiranya berlaku kepada kita, kita bertaubatlah kepada Allah SWT berbanyak-banyak, supaya Allah ampunkan dosa kita dan Allah memakbulkan doa kita. Allah perkenankan doa kita. Allah menerima akan ibadah kita. Di antara amal yang tidak diterima ialah sedekah dengan harta yang haram, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Muslim menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Tidak diterima Allah akan sembahyang dengan tiada suci, dan tiada diterima akan sedekah dari khianat. Tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara, tak boleh. Tak boleh. Ramai orang buat demikian. Kenapa? Bagi surau lah, buat pembangunan, bagi masjid lah, bagi orang makan, bagi anak yatim, bagi orang tua, bagi tahfiz, kan? Sebab kan duit haram ni mudah-mudahan dibersihkan. Berdosa tuan-tuan. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, hukum syarak. Pernah ditanya orang kepada Ibnu Abbas tentang seorang yang bekerja yang melakukan penganiayaan dan mengambil yang haram, kemudian ia bertaubat mengerjakan haji, memerdekakan hamba dan bersedekah. Ibnu Abbas menjawab dengan ringkas tetapi tegas, iaitu innal khabisa la yukaffirul khabis. Sesungguhnya yang kotor tidak menghilangkan yang kotor. Itu dia. Yang kotor tidak boleh menghilangkan yang kotor, tak boleh. Tapi bagaimana pula yang kita katakan boleh dibersihkan itu? Dia haram, dia tak boleh jadi halal. Tak boleh. Najis tidak boleh menyucikan dengan najis, tak boleh. Air yang terkena najis, yang bercampur dengan najis, tak boleh dicuci dengan air najis, tak boleh. Dia tak akan jadi bersih, dia akan jadi kotor. Begitu juga dengan harta benda, begitu juga dengan sumber pendapatan, sumber makan minum kita dan sebagainya. Maka sekiranya kalau terpalit dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, sebab itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang bersabit dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada anak orang tanyakan, Ustaz, anak saya ni dia kerja ni tapi dia susun arak, gitu. Tu sifat takwa. Maka berhentilah kerja tu, carilah kerja yang lain. Ustaz, anak saya ni dia arkitek tapi dia kena tulis pula, lukis plan buat kilang arak itu. Wajib tinggalkan, walaupun ditawarkan dengan harta yang lumayan, harga yang jumalan, bayaran yang mahal. Itu Allah ujilah, tapi bukan senang nak lepaskan. Ditawarkan dengan belasan ribu, puluhan ribu,
Kan nampak macam simple saja. Aku bukan minum pun, aku lukis plan je. Tapi kat situ, maka disebabkan ulama, maka kita wajib meninggalkan, kerana itulah sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah SWT. Nampak simple kan? Nampak simple. Sebab itu kita nampak simple, tetapi betapa ramainya manusia yang tidak mengendahkan perkara sedemikian rupa, yang mengambil daripada sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah SWT tadi. Mudah-mudahan kita terselamat dan keluarga kita terselamat, dan berkemungkinan kalau kita pernah melakukannya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dan kita banyaklah bersedekah dengan harta-harta yang dihalalkan oleh Allah SWT, sumber-sumber yang halal yang ada pada kita. Kita berdoa kepada Allah SWT dan kita bersedekah, dan berniatlah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Banyakkan bersedekah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, KC kada itu saja yang dapat sama-sama kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu dari kelemahan sini. Saya minta ampun, minta maaf, saya silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.